Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini Allah memberi keizinan kepada kita untuk dapat meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. Tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita teruskan pengajian kita berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku, sila buka di muka surat 77 atau buku baru 82. Ya. Jadi hari ini insya-Allah kita teruskan bab basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memasuki bab kecil, iaitu kita cuba tadabbur kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna Maha Pemurah. Lafaz kalimah Ar-Rahman berasal kepada akar kata rahima, yarhamu. Dari kata-kata yang memberi makna memberi rahmat, memberi kasih sayang. Itu kata asal katanya. Jadi ketika menjadi Ar-Rahman, dia berubah menjadi kata nama ataupun isim. Dan di dalam kalimah itu ia merupakan isim ma'rifah. Kerana apa ma'rifah? Kerana adanya alif lam di hadapan kalimah. Ingat, tuan-tuan perempuan, ketika kita nak mengenal kalimah itu isim tidak, lihat ketika adanya alif lam di hadapan kalimah itu, maka itu menunjukkan bahawa kalimah itu ialah kalimah isim dan ia merupakan isim ma'rifah ataupun kata nama khas. Ar-Rahman jadi isim, dan di dalam ayat ini kita melihat dia berada setelah kalimah Allah. Jadi ia adalah isim dan juga sifat. Tuan-tuan perempuan, dia ada berfungsi sebagai sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada Allah. Ia juga merupakan nama dan merupakan sifat. Itu yang disebut asma wa sifat. Jadi nak melihat kedudukan dia, kalimah ini datang setelah Allah. Jadi salah satu dari tanda-tanda kita nak melihat sesuatu kalimah itu sifat, tandanya ialah pada
baris terakhir huruf di dalam kalimah tersebut. Jadi huruf akhir di dalam kalimah Ar-Rahman ialah huruf Nun. Jadi Nun dia mestilah barisnya mengikut baris kalimah sebelumnya. Jadi tuan-tuan lihat di dalam kalimah Bismillahi. Bismillahi. Mana Allah tu huruf akhirnya ha berbaris di bawah. Maka Ar-Rahman juga barisnya akan menjadi baris di bawah. Jadi Ar-Rahmani. Jadi baris di bawah itu sama dengan baris di bawah yang ada pada kalimah Allah. Bismillahi Ar-Rahmani. Jadi itulah menunjukkan bahawa kalimah Ar-Rahman ini kalimah sifat kepada Allah. Baris di bawah. Ingat tuan-tuan dan puan ya, setiap sifat mestilah dia juga adalah isim. Jadi isim dan sifat. Jadi Ar-Rahman itu ialah isim dan sifat kepada Allah. Dia juga merupakan nama Allah, dia juga merupakan sifat Allah. Sekarang mari tuan-tuan dan puan kita melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang kalimah Ar-Rahman. Mari kita buka surah Al-Isra, surah 17, ayat dekat terakhir, ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Jadi kalimah itu kalau kita ayat yang kita baca tadi Allah kata apa? Katakanlah, serulah, berdoalah kamu kepada Allah atau kamu berdoalah kepada Ar-Rahman. Di situ lafaz terdapat kalimah Ar-Rahman. Kemudian kalimah itu disebut mana Allah minta kita ni berdoa dengan menyebut Ya Allah, Ya Rahman. Maksud dia begitu. Di situlah makna keagungan kalimah Ar-Rahman itu berbanding dengan nama-nama Allah yang lain. Mana Allah suka selain daripada kita menyebut namanya lafzul jalalah iaitu Allah. Allah juga sangat suka kita menyebut namanya Ar-Rahman. Jadi ingatlah, jadi di dalam doa-doa kita banyakkanlah menyebut kalimah itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sekarang mari kita lihat pula antara kalimah Ar-Rahman yang ada di dalam Al-Quran, iaitulah pada surah 55. Mari kita melihat. Siapa yang ada buku di halaman 78, yang tak ada buku sila rujuk kepada terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran di dalam telefon. Surah 55, surah Ar-Rahman. Allah bagi satu surah yang khusus dengan tajuknya Ar-Rahman. Itulah surah Ar-Rahman, surah 55. Mari kita tadabbur ayat-ayat yang ada di dalam surah ini supaya kita dapat memahami apakah makna Ar-Rahman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sampai ayat 7 saya baca tadi. Kita lihat.
ayat-ayat di dalam surah Ar-Rahman ni pendek-pendek saja. Ayat 2, 3 itu semua 2 kalimah yang dipakai. Ya. Mari kita lihat. Jadi ayat pertama Allah sebut Allah itu bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Yang kedua Allah sebut Allamal Quran. Karena sifat pemurahnya Allah itu, Allah ajar kita ni Al-Quran. Hebat tak? Sebab itu bila berbalik kepada Al-Quran, kita tak boleh lupa kepada Ar-Rahman. Kerana apa? Kerana dengan sifat Rahman itulah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Allah ajarkan Al-Quran. Dan hari ini Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ya. Jadi ingat tuan-tuan dan perempuan, itulah hebatnya Al-Quran. Itu di sisi Allah. Maka kita juga sepatutnya, apatah lagi kita sekarang berada di bulan Al-Quran, Ramadan, bulan Al-Quran ini, marilah kita mengangkat Al-Quran itu ke darajahnya yang sebenar. Jadi Al-Quran ini satu anugerah yang sangat agung daripada Allah. Datangnya dari sifat Ar-Rahman Allah itu. Kerana Allah itu pemurah, Allah turunkan Al-Quran. Ketika kita melihat Al-Quran dari sudut ilmu, jadi kita lihat ya, Al-Quran itu dari sudut ilmu. Pentingnya Al-Quran itu kerana kita manusia makhluk ilmu. Dan itulah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Dari segi jasad kita ni tak hebat pun. Dari segi fizikalnya manusia ini tidak besar. Biasa saja, banyak makhluk Allah yang jauh lebih besar. Binatang-binatang Allah cipta lebih besar, lebih gagah. Lembu, kerbau, kuda, gajah jauh lebih besar dari sudut fizikal. Tetapi Allah lebihkan manusia ini kerana ilmu. Dan kerana ilmu itulah Allah turunkan dari sejak awal lagi, para rasul awal lagi, sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan kitab-kitab dalam pelbagai bentuk. Ada yang disebut sebagai suhuf, lembaran-lembaran. Tapi yang penting, maknanya Allah turunkan ilmu kepada manusia. Kenapa? Jadi itu ada persoalannya. Kenapa kita ni perlukan ilmu daripada Allah? Kan manusia ni ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Boleh cari ilmu sendiri. Tapi ingat tuan-tuan perempuan, segala yang ada pada kita ini, walaupun akal kita ini adalah untuk tujuan mencari ilmu, tetapi kemampuannya tetap terbatas. Terbatas di mana? Kita hanya boleh menjangkau perkara-perkara yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasa. Selebihnya, terutama hal-hal gaib, kita tidak tahu. Maka di situlah kita lihat mengapa perlunya ilmu daripada Allah. Maka Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai sumber ilmu yang tertinggi dan sumber ilmu yang qat'i. Itu kita kena melihat Al-Quran dari sudut tu. Barulah kita nampak hebat dan agungnya Al-Quran sebagai sebuah kitab. Mana ia datangnya dari Allah dengan tujuan Allah nak mengajar kita. Kalau dulu ketika Allah mencipta Adam, Allah sebut وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah mengajar Adam itu nama-nama benda semua sekali. Itulah yang membezakan Adam dengan makhluk-makhluk lain ketika diciptakan. Kerana Allah lebihkan Adam itu dengan ilmu. Maka seluruh zuriat Nabi Adam ini pun benda yang sama. Allah bagi ilmu kepada kita. Itulah kitab. Dan kepada kita umat akhir zaman ini Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna, lengkap.
bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Baqarah ayat 185. Sebab itu Ramadan ini selain bulan puasa, ia juga adalah bulan Al-Quran. Allah sebut dengan jelas bahawa Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi Al-Quran itu kitab yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia. Dan diturunkan dalam bulan mulia itu pada satu malam yang sangat mulia. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan. Saat-saat kita menunggu datangnya Lailatul Qadar. Bulan di mana malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Kalau nak dikupas, sebuah kitab yang sangat hebat. Jadi kita sekarang ni yang penting, kita kena muhasabah diri kita. Tanya pada diri kita, kita ni sepatutnya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana kita ada Al-Quran. Kerana Allah berikan kita Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu Allah turunkan ilmu. Kemudian di dalamnya ada hikmah, kebijaksanaan. Dan Al-Quran itu menjadi hudan petunjuk. Menjadi pedoman, menjadi panduan. Menjadi peta, menjadi kompas kepada perjalanan hidup kita. Masya Allah. Di situlah rahmat, kasih sayang Allah. Itulah sebutnya Ar-Rahman, Allamal Quran. Kerana sifat-sifat rahmat itulah Allah turunkan Al-Quran. Maka kita jangan lupa dan kita perlu sentiasa ingat. Bila pegang Quran, ingat Allah Ar-Rahman. Begitu. Jadi ilmu itulah yang Allah bagi pada kita. Dia ada dua dulu, saya sebut ilmu, ingat. Ada dua bentuk ilmu. Satu ilmu yang Allah beri. Itulah yang kita dapat melalui ayat-ayat yang boleh dibaca. Al-Quran. Satu lagi ilmu yang Allah suruh kita cari. Yang ada di mana? Pada ayat-ayat dia juga. Tetapi ayat-ayat kauniyah yang tak bertulis. Yang Allah sebut sebagai ciptaan langit-langit dan bumi. Turunnya hujan dari langit. Kapal yang berlayar di lautan. Yang disebut di dalam ayat 163 Al-Baqarah. Itu semua merupakan ayat-ayat kauniyah yang Allah suruh kita baca juga. Dengan membacanya kita dapat ilmu. Itulah yang saya sebut sebagai ilmu yang dicari. Kena cari baru dapat ilmu itu. Yang itu boleh gunakan indera yang Allah bagi, iaitu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan juga afidah ataupun hati. Gunakan tiga indera itu untuk menerokai ilmu. Dan itulah hakikatnya kita dapat hari ini. Sains. Seluruh ilmu-ilmu yang ada ini datang daripada pembacaan ayat-ayat Allah yang tak tertulis atau ayat-ayat kauniyah tadi. Di situ kita melihat perkembangan ilmu. Jangan lupa di mana asal, di mana usulnya ilmu itu. Asalnya ialah ilmu yang Allah beri, iaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah Allah memandu kita. Allah suruh kita melihat sana, melihat sini, mengkaji. Maka dapatlah ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu yang dicari tadi. Melalui motivasi yang digerakkan oleh ayat-ayat bertulis di dalam Al-Quran tadi. Itu inspirasinya dari situ. Okey, kemudian kita baca ayat berikutnya. Ayat ketiga. Khalaqal insan. Ingat tu. Jadi penciptaan manusia ni, diri kita ni adalah dengan Ar-Rahman juga. Maknanya kerana Allah itu Maha Pemurah. Allah cipta manusia ni. Kita ni diciptakan sebagai makhluk unggul. Yang mana Allah sebut bahawa inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan di bumi ini khalifah aku.
Hebatnya manusia itu. Allah cipta di dalam syurga, kemudian diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah ni maknanya wakil. Makna wakil Allah. Jadi sifat wakil itu kena faham baik-baik. Sebab tu seseorang yang menjadi wakil, dia hendaklah melaksanakan apa saja perintah pihak yang mewakilkan dia. Itu sepatutnya. Jadi sebab itu kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, kita kena ikut taat patuh kepada perintah Allah. Kerana kita hanya wakil di sini. Tidak lebih. Wakil ini ada martabat dia dan ada bidang-bidang batasan kuasanya. Jadi seorang wakil, dia tidak boleh bertindak melebihi daripada apa yang diwakilkan kepada dia. Itu maksudnya khalifah tadi. Tetapi hari ini kita melihat manusia itu seolah-olah membenarkan apa yang disebut oleh malaikat dulu sebelum ketika Allah nak mencipta Adam. Bahawa malaikat menyebut apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau nak mencipta makhluk yang nanti akan melakukan kerosakan-kerosakan di sana dan menumpahkan darah? Akhirnya yang itu terjadi. Rupa-rupanya makhluk manusia yang Allah nak dia jadi khalifah, tetapi ramai yang suka kepada kerosakan, melakukan kerosakan. Kemudian suka berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Itulah. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengikut, tidak taat kepada perintah Allah. Sebaliknya ikut syaitan. Syaitan menghasut supaya mereka melakukan kerosakan di bumi, menumpahkan darah. Dan itulah yang berlaku sehingga hari ini. Manusia terus berperang. Manusia terus melakukan kerosakan di bumi. Maka Allah sebut di dalam surah Ar-Rum ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasada fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak jelas. Zahara, zahir, nampak muncul dah. Kerosakan di darat, kerosakan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Itulah dia. Itulah dia maknanya hakikat bahawa kita ini telah menyeleweng daripada fungsi kita sebagai khalifah Allah di bumi. Kemudian sesudah ayat 3 Allah menyebut pula pada ayat keempat, Allamahul bayan. Allah dah cipta kita, Allah ajar pula bagaimana untuk berbicara. Jadi kita dapat berbicara ini satu anugerah, satu kurniaan Allah. Kita lihat makhluk lain ada suara tetapi tidak dapat berbicara. Burung-burung berkicau-kicauan ya, dengan berbagai nada dan irama, tetapi mereka tidak berbicara. Binatang lain boleh mengeluarkan suara, tetapi sekadar suara, tetapi bukan bicara. Tetapi manusia ni tengok, lihat. Allah bagi keupayaan berbicara. Dengan berbicara itu dia dapat menzahirkan apakah perasaan dia, emosi dia, kehendak dia, keperluan dia. Di situ kita lihat. Walaupun kita nak dapat boleh berbicara itu mengambil masa yang agak lama. Bertahun juga ya untuk membolehkan kita berbicara dengan fasih, dengan jelas. Itu perkembangan pertumbuhan apa dipanggil perkembangan kanak-kanak. Kita lihat kalau kita buat kajian tentang kanak-kanak, pada usia berapa mereka dapat berbicara dan berbicara dengan fasih. Itulah tahap perkembangan. Tetapi di situ kita melihat satu kelebihan yang Allah sebut di dalam surah Ar-Rahman ini. Allah kata wa'allamahul bayan. Allah mengajar manusia dapat berbicara. Kemudian ketika dia dewasa, manusia itu berbicara dengan bahasa yang indah, yang cantik, yang tepat. Ya. Jadi itulah maknanya jangan lupa bahawa
Semua yang kita ada itu keupayaan berbicara itu datangnya kerana Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Dalam ayat 5 Allah sebut Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan beredar menurut perhitungan. Itu juga melambangkan sifat Ar-Rahman Allah. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Ya, dua planet yang sangat mempengaruhi kehidupan kita di bumi ini. Adanya matahari, kita mendapat waktu siang, terang benderang. Waktu yang membolehkan kita manusia ini aktif dalam kehidupan, bergerak ke sana ke sini, mencari rezeki, membina kehidupan. Kemudian datang pula malam, dan malam dihiasi dengan bulan. Dan dua-dua planet ini mempengaruhi manusia dalam banyak segi. Terutama bagi kita untuk menghitung waktu, untuk menghitung usia kita, kerana kena ada matahari. Kerana setiap putaran matahari itu menghasilkan satu hari. Dipanggil. Dan 7 hari kita hitung menjadi ia 1 minggu. 4 minggu ia menjadi 1 bulan. 12 bulan ia menjadi 1 tahun. Dan 1 tahun itu memberi kiraan kepada kita, oh ini tempoh usia kita. Seorang anak setelah lahir, dia sudah 1 tahun usia dia. Maknanya dengan matahari, dengan bulan inilah kita menghitung usia, menghitung waktu. Jadi sebab itulah disebut tadi, bahawa matahari dan bulan ini beredar menurut perhitungan. Dan dia juga menghasilkan satu kiraan waktu pada kita. Waktu salat contoh yang jelas adalah berdasar pergerakan matahari. Gelincir matahari dari tengah langit arah ke barat masuk waktu zuhur. Ketika mana matahari merendah sehingga bayangannya melebihi kadar objek, maka masuk waktu asar. Ketika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Hilang cahaya merah di langit sebelah barat, masuk waktu Isya. Muncul fajar di waktu pagi, masuk waktu subuh. Kan itu menentukan kiraan. Dan kiraan itulah yang membolehkan kita mengukur waktu. Itu suatu fenomena besar, tuan-tuan puan-puan. Matahari dan bulan ini memberi kesan kepada kehidupan kita. Cuma kita sedar atau tidak, sebab hari ini kita kurang jelas kerana kita mengukur waktu salat. Pada kita orang awam ni, kita hanya menggunakan ketetapan yang telah diberi, catatan waktu zuhur masuk sekian jam, pukul berapa hingga pukul berapa contohnya. Tetapi tahukah kita bahawa datangnya kiraan jam itu berdasarkan falak, di mana pakar-pakar falak mengukur mengikut peredaran matahari setiap masa. Bulan pun sama juga. Bulan menentukan kiraan untuk kita dapatkan 1 bulan. Jadi 1 bulan, bulan Hijrah, 29 atau 30 hari. Berdasarkan kepada pergerakan bulan dari anak bulan yang kecil sehingga purnama 2 minggu, kemudian dari purnama mengecil balik sehingga hilang, genap 1 bulan. Dan setiap 12 bulan dikira sebagai 1 tahun. Dan 1 tahun, 2 tahun itu dijadikan kiraan usia kepada kita. Maka sampailah kita berusia 60 tahun bersara. Maknanya kita mengira itu berdasar kepada 2 planet yang Allah sebut tadi. Matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan ini makhluk besar yang Allah cipta. Dan sangat besar kesan dan pengaruhnya kepada kehidupan manusia. Jadi ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat bulan, ingatlah bahawa Ar-Rahman. Itulah sifat Rahman Allah itu tadi. Kita dapat matahari, dapat bulan.
Terus kita melihat ke ayat ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunduk menurut peraturannya. Jadi kita melihat bahawa matahari, ya, makhluk-makhluk lain ini kita lihat masing-masing ada interaksi. Contoh kita belajar ilmu biologi. Dari situ kita dapat melihat bagaimana kesan matahari. Cahaya matahari memberi kesan kepada kehidupan di bumi. Selain kita manusia, di waktu pagi kita mengambil vitamin D daripada cahaya matahari. Mana ada kesan kepada pertumbuhan kesihatan diri kita. Tumbuh-tumbuhan juga kita melihat memerlukan cahaya matahari untuk mereka memproses makanan. Kalau tumbuhan tak dapat cahaya matahari, maka tak berlakulah pertumbuhan klorofil dan sebagainya. Jadi proses fotosintesis itu terjadi kerana adanya cahaya matahari dan air dari bumi. Bila dikaji itu, ya itu ilmunya nama ilmunya sains. Tapi sains itu akhirnya kita akan melihat keagungan Allah. Bagaimana pentingnya ada matahari. Ya, matahari itu memberi kesan. Kemudian satu lagi, matahari memberi energi, tenaga kepada manusia. Itu dipanggil tenaga solar. Hari ini walaupun kita dah banyak bergantungan sumber minyak, minyak akan kehabisan. Tetapi insya-Allah selama matahari masih terbit, insya-Allah kita akan dibekalkan dengan tenaga solar. Tenaga yang murah, tenaga yang menjimatkan. Itu dipanggil tenaga solar. Kemudian banyaklah lagi sumber-sumber yang kita dapat kekuatan daripada matahari ini. Ya, jadi kesannya kepada kehidupan. Sebab itu Allah sebut tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, segala yang melata ini, dia ada hubung kaitnya dengan matahari. Ya. Jadi kita melihat pula kesannya kepada kita. Allah jadikan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan hijau ini untuk kita. Untuk menjadi rezeki kepada kita manusia dan juga kepada haiwan. Kerana apa? Inilah sumber rezeki kita. Makanan kita datangnya dari tumbuh-tumbuhan. Dari bijirin yang kita makan. Makanan asas kepada manusia. Kemudian buah-buahan yang Allah bagi sepanjang masa. Ada yang bermusim. Ada yang bersifat lokal. Ada di setengah tempat. Tidak ada di tempat ini. Ada di negeri lain. Buah-buahan yang berbagai jenis. Rezeki kepada manusia. Di samping itu, daripada alam tumbuhan ini juga manusia mendapat bekalan obatannya. Kita dapat bekalan ubat ni dari herba. Dari sumber-sumber alamiah ini. Tapi hari ini kita mencipta ubatan banyak daripada bahan-bahan kimia. Tetapi sumber asal kepada ubatan dan penawar kepada penyakit manusia ada Allah bagi dah pada alam tumbuhan yang kaya ni. Tengok. Bila kita lihat itu, kita kena kenang balik siapa yang memberinya. Itulah datangnya dari Allah yang Ar-Rahman. Itu bila jadi ketika kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ingat itu. Sebab tu nak makan tu kena menyebut nama Allah. Kerana makanan kita datang dari sifat Rahman Allah tadi. Kalaulah tidak Allah murahkan rezeki bagi kita, mudahkan rezeki pada kita, tak dapat kita menyuap makanan. Ya, tuan-tuan dan puan, hari ini saya sekadar itu dulu kuliah kita. InsyaAllah saya akan buat catatan, banyak catatan ayat yang kita baca hari ini.
Jadi tuan-tuan puan-puan, sekadar itu dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. Kita sambung sedikit lagi lafaz Ar-Rahman. Ya, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.